Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR akan berbincang dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS untuk menempatkan 100 mesin dialisis yang disumbangkan kerajaan negeri kepada 24 hospital dan klinik seluruh negeri. Menterinya Dato' James Ratib berkata ia bagi menggantikan mesin dialisis sedia ada yang kebanyakannya telah digunakan melebihi 8 tahun selain rosak. Kita melihat bahawa dialisis di semua 24 hospital di Sabah ini dan juga di klinik-klinik kesihatan seperti di Tunku dan Nambawan, kebanyakan mesin-mesin ini sudah pun lama. Yang lain itu tidak boleh diperbaiki lagi dan mesin rusak. Dan ini menyebabkan pesakit-pesakit tidak dapat mendapat perkhidmatan dengan sepenuhnya. Dan kita akan berbincang dengan pengarah JKNS Sabah di mana mesin dialisis ini akan ditempatkan. Beliau ditemui media selepas Majlis Amanat dan Sesi Interaksi Menteri KPMKR sempena Tahun Baharu 2025 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Mengenai caj perkhidmatan mesin dialisis sebanyak RM13 yang dilihat membebankan pesakit. Jelas Dato' James, perkara itu akan dibawa dalam mesyuarat Kabinet Negeri dalam tempoh terdekat. Dalam perkembangan lain, Dato' James memberitahu kementeriannya melalui Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKA Sabah melancarkan program kecemerlangan pendidikan pelajar ProCap melibatkan peruntukan berjumlah RM1 juta. ProCap bertujuan menyalurkan bantuan kepada anak-anak penerima bantuan JPKA yang berpotensi cemerlang dalam bidang akademik. Bantuan tersebut juga sebagai motivasi kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah agar meningkatkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum serta mengekalkan disiplin tinggi. Kadar bantuan berjumlah antara RM1,000 hingga RM3,000 itu disalurkan berdasarkan kategori peringkat pengajian dan akan dikreditkan ke dalam akaun pelajar. Bagi fasa pertama, seramai 104 pelajar terpilih melibatkan peringkat pengajian menengah rendah, menengah atas dan peringkat pengajian tinggi. Pemilihan daripada Jabatan Kebajikan, jika anaknya mempunyai kecemerlangan dalam pendidikan, maka kita akan bagi beasiswa. Itu beasiswa lah kepada mereka. RM1,000 itu permulaan, kemudian RM250 setiap semester. Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan sedang menyelaras beberapa pelaburan yang membawa pulangan tinggi, antaranya di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang, SOGIP dan Kluster Industri Minyak Sawit POIC Lahadatul. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Dato' Pung Jinza berkata, kementerian turut mencadangkan penyelarasan 2 projek di Sandakan, antaranya mewujudkan Taman Teknologi Hijau serta menggunakan bahan mentah biomas untuk kertas dan pulpa di POIC Sandakan. Sehubungan itu, kerajaan mengalu-alukan pelabur untuk berbincang dan bekerjasama untuk menyelaras projek berkenaan. Kita telah ada inisiatif untuk tubuhkan satu task force untuk seraraskan cadangan pelaburan dalam satu meja. Iaitu maksudnya semua agensi-agensi yang berkaitan, berkepentingan akan duduk satu meja untuk membincang apakah cadangan pelaburan itu boleh dilaksanakan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Sandakan. 3,000 unit rumah mesra Sabah Maju Jaya akan dibina di sekitar 73 kawasan Dewan Undangan Negeri tahun ini. Pembinaan dilaksana Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah melibatkan peruntukan kerajaan negeri sebanyak RM250 juta. Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Jahid Jahim berkata ia bertujuan membantu golongan kurang berkemampuan di sekitar luar bandar selain meningkatkan sosioekonomi rakyat melalui pemilikan rumah sendiri. Bermula tahun ini, 40 unit rumah akan dibangunkan bagi setiap kawasan DUN berbanding hanya 20 unit rumah pada tahun lepas. Kita ada beberapa, tetapi yang penting mungkin perlu saya tekankan ialah mengenai pencapaian pelaksanaan SMJ. Kerana ini satu, peruntukan memang besar
kedua yang terlibat yang sangat memerlukan, dan ketiga juga menjadi harapan kerajaan untuk membantu rakyat yang benar-benar memerlukan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Amanat KPLB serta Pusat Informasi Sphere SMJ. Tambah Dato' Jahid, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan pelbagai pihak berkuasa tempatan PBT bagi menjayakan projek Rumah Mesra SMJ. Antaranya Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Majlis Perbandaran Sandakan, Majlis Perbandaran Tawau serta pejabat daerah dan pejabat daerah kecil. Dalam perkembangan lain, KPLB Sabah sedang merangka kenaikan allowance bagi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di seluruh negeri sebagai penghargaan dan motivasi kepada JKKK terlibat. Sabah merekodkan peningkatan kes kemalangan jalan raya semasa musim perayaan Tahun Baharu Cina iaitu 117 kes dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Sehubungan itu, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Lizalman Abu mengingatkan para pengguna jalan raya agar sentiasa berhati-hati sepanjang musim perayaan berkenaan. Beliau berkata 31 kes kemalangan jalan raya direkodkan pada 2022, manakala tahun 2023 dan 2024 masing-masing 33 kes dan 53 kes. Kita ambil kira 3 tahun, memang ada peningkatan dan sebab itu kita masih lagi teruskan kempen ni di dalam setiap perayaan. Jadi bukan saja masa Tahun Baru Cina, tapi setiap perayaan memang kita laksanakan kempen ni supaya kita sentiasa orang kata beringatlah. Terutama sekali mereka yang akan menggunakan jalan raya dan juga mereka yang akan meninggalkan rumah semasa perayaan. Lizalman ditemui pemberita selepas menghadiri Majlis Kempen Keselamatan Kebakaran dan Pelancaran Ops Musim Perayaan Sempena Tahun Baharu Cina 2025. Mengenai kes kebakaran, sebanyak 228 kes direkodkan sepanjang musim perayaan Tahun Baharu Cina tahun 2022 hingga 2024. Program manifestasi Dua Seni Antarabangsa menjadi platform perkongsian karya seniman dan sastrawan kepada masyarakat. Kolaborasi itu antara pelukis, penulis, penyair dan penggiat seni kreatif. Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, program tersebut penting dalam memacu perkembangan seni dan budaya negara. Justru rakyat di pelbagai peringkat umur diajak untuk menyoroti warisan budaya dan sejarah negara. Ia selaras hasrat Balai Seni Negara yang menjadikan tahun 2025 ini sebagai tahun wacana dan diskusi ilmu. Amiruddin berucap demikian sempena program Malam Kemuncak Manifestasi Dua Seni Antarabangsa Sabah. Sementara itu, Presiden Persatuan Seni Visual Sabah Afandi Yubah berkata, program dilaksanakan menggarap kolaborasi dua seni iaitu seni visual dan kesusastraan. Ia sangat signifikan dalam memainkan peranan untuk membudayakan norma baharu dalam masyarakat dengan menyatukan kolaborasi dua bidang seni berkenaan. Pelbagai pengisian dijalankan seperti bacaan puisi, mencipta puisi berinspirasikan karya seni visual, bual bicara dua seni dan pertandingan transformasi seni visual berinspirasikan karya sastra. Galeri Azman Hashim Universiti Malaysia Sabah GAH UMS kini tidak hanya menjadi pusat pameran koleksi hasil seni karya milik Tan Sri Azman Hashim, sebaliknya memperluas skop galeri tersebut kepada pameran seni persembahan dan pendidikan. Ini termasuk pameran daripada Persatuan Arkitek Malaysia, pameran seni karya pelajar dan orang awam selain pameran silang budaya bersama negara luar. Ia bagi membolehkan galeri tersebut menjadi antara pusat kunjungan bukan sahaja kepada pelajar UMS, malah seluruh masyarakat. Pengarah GAH UMS, Profesor Madya Dr. Muhammad Puad Bebit berkata, ketika ini GAH UMS hanya dikunjungi orang ramai yang berkunjung ke Pantai Odek UMS. Kita boleh kenakan tiket dan pengunjung-pengunjung dari luar pun
masih kurang lagi. Promosi dari segi pelancongan belum masuk lagi ke situ. Tapi oleh kerana di UMS ni ada tempat-tempat yang menarik, lebih-lebih lagi di pantai dia. Dia ke pantai tu, pantai Odek, ke pantai Odek tu pelancong singgah ke situ. Alhamdulillah lah, kurang-kurangnya ada juga naik dia punya kadar kunjungan daripada pelancong-pelancong. Yang tempatan tu alhamdulillah cuti sekolah memang ramai datang lah. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM. Dalam perkembangan berkaitan, beliau berharap kerajaan negeri dan agensi swasta menyokong usaha Galeri Azman Hashim dengan membeli hasil seni karya tempatan. Ia sebagai langkah meningkatkan sumber pendapatan pelukis di negeri ini. Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.